弟兄姐妹们，大家平安！平安！感谢神带领和保守了我们，再过一个星期，可能有很多事发生，但是感谢主，在那不容易的时候，他也与我们同在，仍然给我们力量。无论在顺逆境、高山深苦，他会盼我们同行，也真的我们一生最美的祝福。我们唱这首诗歌，对主耶稣说：“主啊，谢谢你，你是我最美的祝福。”在十字路口中，不知道该走哪一条路，不要忘记有主耶稣带领我们的脚步，不要放弃，不要失望。圣经告诉了我们，万事都要互相效力，叫爱神的人的益处，凡事交托给主，
相信他会引领我们走在这蒙福的道路上。我们来唱脚步。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡事出于你的我就不要顾虑。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡事出于你的我就不然顾虑。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。有主耶稣真好，我们真的需要有耶稣在我们生命中。任何人都可以离开我，只有耶稣不可以离开我。我们应该天天与上帝聊天，培养好关系，让我们能成长。我们预备领受神的话，我们要用感恩的心来感谢神。我们预备来听上帝的话。今天有蔡一场传道为我们分享神的话，神医生的翻译。求主以给他们有聪明智慧，把神的话讲得清楚明白。我们来唱，我需要有你在我生命中。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿
亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要预备心，我们要听神的话。 Saudara sekalian, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman 我 Tuhan. 们来祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们这个时候已经预备好了我们的心， Bapa di surga, saat ini kami sudah siapkan hati kami. 求你帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kami. 对我们每一个人说话， Berbicaralah kepada setiap dari kami Tuhan. 把你两位的使你仰望交托在你的手中， Kami mau serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan 求 Tuhan. 你使用他们。 Kiranya Tuhan memakai mereka. 但愿神的话语能够传扬，能够翻译的清楚。 Supaya firman Tuhan bisa diberitakan dan diterjemahkan dengan jelas. 在座的每一位的弟兄姐妹，或者无论在哪里的弟兄姐妹，也能够用他们的心来好好的来聆听。 Dan kiranya juga semua jemaat yang baik ada dimanapun mereka bisa bersiap hati untuk baik-baik mendengarkan firman Tuhan ini. 我们如此祷告，奉靠耶稣的名祈求的， Demikianlah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹，我们刚刚纪念，我们刚刚庆祝耶稣的受难，耶稣的复活。 Saudara sekalian, baru-baru saja kita memperingati hari kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan Yesus. 我相信每一个教会，当他们有这个受难节或者复活节，都是以相信的心来主持这一些的节目。 Saya percaya setiap gereja mempersiapkan acara peringatan kebangkitan, penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan penuh iman. 是吗？我们一定是蛮有信心的。 Bukankah demikian saudara, dengan penuh iman kita merayakannya. 所以我们今天又回到线上的团契。 Dan hari ini kita ada lagi dalam persekutuan secara online ini. 我就很想跟大家来分享在圣经里面所发生的事。 Saya ingin membagikan dengan saudara hal apa yang terjadi di dalam Alkitab. 原来耶稣的死，耶稣的复活，也有一些的人不相信哦。 Ternyata ada sebagian orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 所以今天的题目，为何门徒的眼睛迷糊了？ Karena itu tema hari ini adalah apa yang menghalangi mata para murid. 有关耶稣被钉十字架的消息传遍了整个耶路撒冷。 Nah, berita tentang penyaliban Yesus ini sudah tersebar luas ke seluruh Yerusalem. 特别是当时的那一个星期是逾越节， Terutama pada saat itu, minggu itu adalah minggu perayaan Paskah. 所以从罗马各地回来朝圣的犹太人呢， Karena itu para orang Yahudi yang pulang dari Roma untuk berziarah, 现在他们都知道了耶稣已经死了。 saat itu mereka pun tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. 这不是一件只对门徒有影响的事情， Perkara ini bukan saja hanya mempengaruhi para murid, 乃是整个的国家都正在谈论这一件事。 tetapi seluruh negeri itu orang-orang sedang membicarakan perihal ini. 所以等下我们要读的路加福音24章有2个门徒， Nah, karena itu berikut nanti kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ada 2 orang murid Yesus. 这2个门徒他们是从哪里来的呢？ Dari manakah kedua orang murid itu? 他们是来自以马忤斯的人。 Mereka adalah para murid yang berasal dari kota Emmaus. 我们来看一下路加24章 Mari kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-24, 第13节。 ayat yang ke-13. 正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这个村子名叫以马忤斯，他离开耶路撒冷约有25里。 Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 所以弟兄姐妹，以色列人的盼望对主耶稣
拯救以色列啊，是那么大的盼望。 Nah saudara, pengharapan orang-orang Yahudi itu terhadap yang disebut Mesias itu adalah yang membebaskan orang Israel itu sangat besar, merupakan pengharapan yang sangat besar sekali. 大部分的犹太人，他们都相信旧约的预言是指着那一位是军事、是政治上的弥赛亚。 Sebagian besar orang Yahudi itu percaya akan nubuatan dalam perjanjian lama bahwa yang dimaksud dengan Mesias itu adalah seorang Mesias dalam bidang politik dan militer. 但是呢，他们不认识这一位弥赛亚的来到是要拯救人类的灵魂。 Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Mesias yang dimaksud itu adalah penyelamat jiwa manusia. 所以当耶稣死的时候， Karena itu ketika Tuhan Yesus mati, 哇，他们很难接受， mereka begitu sulit menerima kenyataan itu. 他们也失去了一切的盼望。 Mereka sudah kehilangan harapan. 他们不明白耶稣的死啊，实在是给人类最大的盼望。 Mereka tidak mengerti bahwa kematian Yesus itu sebenarnya justru untuk memberikan pengharapan yang besar bagi umat manusia. 所以很不稀奇，连门徒都不相信他已经复活了。 Karena itu tidak mengherankan jika para murid pun tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. 我们再看第14节， Nah, kita akan melihat ayat yang ke-14. 刚才说两个人正在走路， Tadi dikatakan bahwa ada 2 orang murid yang sedang berjalan. 他们彼此谈论所遇见的一切事。 Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 正在谈论的时候呢， Ketika mereka sedang bercakap-cakap, 耶稣亲自就靠近他们， datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka. 跟他们同行。 Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 可是他们看不见， Tetapi mereka tidak bisa melihatnya. 他们不认识。 Mereka tidak kenal. 为什么呢？ Mengapa saudara? 第一，我们看为什么 Nah yang pertama, 门徒不相信耶稣的复活。 kita akan melihat mengapa murid-murid itu tidak percaya akan kebangkitan Yesus. 第一，因为他们的眼睛被迷糊了。 Yang pertama karena ada yang menghalangi mata mereka. 所以刚才我们读的2、3节的经文告诉我们说，他们走路，他们谈论，有耶稣来到他们的身边。 Karena itu dari ketiga ayat yang kita baca barusan disebutkan bahwa ketika mereka bercakap-cakap ada Tuhan Yesus yang bersama yang mengikut mereka. 到底他们正在谈论的是什么呢？ Sebenarnya apakah yang sedang mereka diskusikan? 就是关于耶稣 Yaitu 的死， yaitu mengenai kematian Tuhan 已 Yesus. 经3天了 Sudah 3 hari 啊！今天早上呢复活了， dan pagi ini sudah bangkit. 所以正在谈论的时候， Karena itu ketika mereka sedang berdiskusi bercakap-cakap, 他们的谈论的内容啊，可能就是关于死了又怎么样怎么样。 mungkin isi pembicaraan mereka itu adalah sudah bangkit, apa yang akan terjadi begini dan begitu. 忽然耶稣靠近他们， Tiba-tiba Tuhan Yesus mendekati mereka 跟他们一起同行， dan berjalan bersama-sama dengan mereka. 但是他们不认识他。 Tetapi para murid ini tidak mengenal Yesus. 16节说，因为他们的眼睛迷糊了。 Ayat yang ke-16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. 你看印尼文的解释，有东西盖住了他们的眼睛。 Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia saudara itu dikatakan ada sesuatu yang menutupi mata mereka. 这里的迷糊，或者有一些的东西盖住了眼睛。 Yang dimaksud dengan kabur di sini adalah ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. 但是呢，这不是完全看不见， Tetapi bukan sama sekali tidak bisa melihat. 也不是好像一个人的眼睛犯了白内障，或者犯了其他眼睛的毛病。 Juga bukan seperti mata yang mengalami katarak atau menderita penyakit-penyakit mata yang lain. 但是呢，这是心中一个问题。 Tetapi adalah masalah yang dalam hati mereka. 就是使到他们的眼睛迷糊， Yang membuat mata mereka itu menjadi kabur. 因为他们太伤心、太难过。 Karena mereka itu begitu sangat sedih sekali. 为什么他们这么太伤心难过呢？ Mengapa mereka begitu sedih sekali? 我们可以从17节的下半节能够看到，
他们的脸上带着愁容。 Nah, dari ayat yang ke-17 bagian B kita bisa melihat bahwa muka mereka itu muram. 这绝对是他们的心中有问题。 Pastilah ini muka muram ini dikarenakan oleh ada masalah dalam hati mereka 使到他们失望了。 yang membuat mereka begitu kecewa. 所以呢，在他们这样的时候呢，他们就看不到这一位跟他们同行的弥赛亚。 Karena itu pada keadaan seperti itulah membuat mereka bahkan tidak bisa melihat bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Sang Mesias. 因为当耶稣还活着的时候，他们就以为这个是弥赛亚，要拯救我们以色列人脱离罗马的，从罗马的手脱离。 Karena ketika Tuhan Yesus masih hidup, mereka mengira bahwa Mesias inilah yang akan menyelamatkan mereka dari tangan kekuasaan Romawi. 现在他已经死了， Nah, sekarang beliau malah mati. 还有什么希望呢？ Masih ada pengharapan apakah lagi? 难怪他们的心中感觉到很失望、很难过。 Tidak heran jika hati mereka begitu hilang harapan, begitu sedih. 甚至当耶稣跟他们同行的时候啊，他们把耶稣当作是一个陌生人。 Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus sendiri berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah seorang asing. 所以你看他们问耶稣：“你到底你是唯一的一个人，不知道这件事情发生的吗？” Karena itu dikatakan dalam Alkitab ini, seorang dari mereka menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? 所以呢，他们不认识，虽然一同走。 Karena itu mereka tidak mengenalnya walaupun bersama-sama berjalan. 为什么会这样？ Mengapa bisa seperti 因 demikian? 为他们看不到。其实历史上啊，最重要的一件事啊，就是这个弥赛亚来到地上要拯救人的灵魂。 Karena mereka justru tidak melihat bahwa Mesias yang datang itulah ke dalam dunia untuk menyelamatkan jiwa mereka. 心灵迷糊啊，就好像一个人的精神受到压力。 Kekaburan hati itulah sama seperti ketika seorang itu mengalami tekanan yang besar dalam kerohanian mereka. 不要开玩笑哦，一个人如果不断的这个压力呢，受不起呢， Jangan menganggap ringan saudara bahwa ketika tekanan dalam rohani itu begitu besar, 就会变成更沉重， akan semakin dalam dan semakin berat. 很难来接受很多实现的事情。 Begitu sulit untuk menerima kenyataan yang ada. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang terkasih, 这些以色列人呢，他们没有看见重要的事情， orang Israel ini tidak dapat melihat hal yang paling penting. 可能我们也曾经历过像他们这样的光景。 Mungkin kita juga pernah mengalami keadaan seperti yang mereka alami itu. 当我们面对生活上的困难， Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, 多少时候我们的心眼也好像迷糊了。 berapa sering mata rohani kita juga sepertinya terhalang. 其实有耶稣在我们的生活中与我们同行， Sebenarnya ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita, 但是我们没有感觉到， tetapi kita tidak bisa merasakannya. 对不对，弟兄姐妹？ Bukankah demikian saudara? 有时候我们会感觉到那样， Ada kalanya kita merasa seperti itu. 多少时候我们有了困难，我们也祷告了， Berapa sering ketika ada dalam masalah kita juga sudah berdoa, 但是我们总是感觉到，没有感觉到耶稣有与我们同在。 tetapi kita tetap saja tidak merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. 所以我们的日子这样过去呢，觉得好难过， Sehingga hari-hari yang kita lalui itu penuh dengan kesedihan. 因为我们的心眼被世上一些的困难都压住了。 Karena mata rohani kita ini sudah dihalangi oleh berbagai hal dalam dunia ini. 我不知道弟兄姐妹，你有曾经这样经历过吗？ Saya tidak tahu saudara, apakah saudara juga pernah mengalami kejadian ini? 当我
我们面对很多这个困难那个困难，我们好像没有感觉到有耶稣与我们同在。 Ketika kita mengalami kesukaran ini dan itu, sepertinya kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada bersama dengan kita. 我们看不见耶稣有在我们的难处当中。 Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kesulitan kita. 其实耶稣不是跟我们讲过吗？我要与你们同在。 Padahal bukankah Tuhan Yesus sudah berkata bahwa aku akan beserta dengan engkau? 但是因为我们的心眼被盖住了，迷糊了， Tetapi karena mata rohani kita sudah tertutup, sudah menjadi kabur. 所以我们常常会活在长久的愁苦里面。 Karena itu kita bisa hidup dalam kesulitan, kesedihan yang berkepanjangan. 有时候我们走不出那捆绑我们的问题。 Ada kalanya kita bahkan tidak bisa berjalan keluar dari sesuatu yang membelenggu kita 以 itu. 前我刚信主不久， Dulu ketika saya baru saja percaya kepada 灵 Tuhan, 性也不是很好， kerohanian saya juga masih belum baik. 有很多的问题啦、事情啦，就感觉到啊，我要干嘛？我信了耶稣，不是跟我以前的信仰还是一样吗？ Ketika saya mengalami ada banyak kesulitan ini dan itu, iman saya juga bertanya-tanya, bukankah ini sama saja seperti apa yang sudah saya percaya dulu? 我没有看见有耶稣在我的困难当中， Saya tidak bisa merasakan adanya Yesus di tengah-tengah kesulitan saya. 所以让这门徒所经历的事情能够来提醒我们。 Karena itu apa yang dialami oleh para murid ini bisa mengingatkan kita. 亲爱的弟兄姐妹，如果我们今天正在面对有困难， Saudara sekalian terkasih, jika saat ini kita ada dalam kesulitan, 可能我们心中有许多不愉快的事， mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hati kita. 有一些可能我们也不方便跟我们的孩子、跟我们家里的人跟他们说， Mungkin kita juga tidak enak untuk membicarakannya dengan anak atau keluarga kita. 让我们把我们一切心中的，无论是忧虑，无论是忧愁，无论是一切的困难，我们来到他面前。 Nah, saudara serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan, kesukaran itu ke hadapan 我 Tuhan. 们把每一项我们所面对、我们所正在发生的事情，我们交在他的手中。 Nah, kita serahkan segala hal yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran itu ke dalam tangan Tuhan. 我们再看，为什么门徒他们会不相信耶稣复活呢？ Nah, kita akan melihat berikutnya mengapa para murid itu tidak dapat percaya kebangkitan Tuhan Yesus. 第二，因为他们离开信徒的团体。 Nah, poin yang kedua itu karena mereka meninggalkan komunitas orang percaya. 这里说两个门徒的眼睛被迷糊了。 Nah, di sini dikatakan bahwa mata para murid itu terhalang. 后来呢，他们就走错了方向。 Nah, karena itu mereka kemudian berjalan ke arah yang keliru. 所以当耶稣复活的那个早晨啊， Nah, karena itu di pagi itu ketika Tuhan Yesus bangkit, 他们就离开了其他有在耶路撒冷的门徒， mereka sudah meninggalkan para murid yang berada di Yerusalem. 他们就回家去了， Mereka ingin pulang kembali ke 因为 rumahnya 他们感觉到失望了。 karena mereka sudah merasa hilang harapan. 所以圣经告诉我们，他们走了大概11公里的路。 Karena itu dikatakan dalam Alkitab bahwa kira-kira mereka sudah berjalan sejauh 7 mil. 但是在这里说离开耶路撒冷有25里。 Nah, namun di sini dikatakan bahwa mereka sudah meninggalkan Yerusalem kira-kira 7 mil jauhnya. 印尼文跟中文有一点翻译不同，可能这一些路程的问题是没问题的。 Ada sedikit perbedaan dalam penerjemahan istilah dalam bahasa Mandarin dan Indonesia, mungkin hanya karena perbedaan unit ukuran saja. 中文圣经也是有一些会说11，有说25。 Di dalam terjemahan Mandarin juga ada yang mengatakan 11 atau 25. 但是我在这里用11公里的路， Tetapi di sini saya menggunakan ukuran yang 11 kilometer. 我就算比如说我们从我们维道堂要到野峰在过去那边。 Nah, saya kira-kira sudah mengukur dari gereja ini sampai ke daerah kota ya. Kelapa Gading. 又在那边去， Ke arah sana itu 大概
10公里。 Kira-kira ada 10 kilometer. 那这个2个门徒呢，他愿意七早八早离开11公里的路要回到他们的地方。 Nah, para murid ini begitu ceroboh, mereka sudah meninggalkan para murid itu sejauh kira-kira 10 kilometer. 离开耶路撒冷的意思就是说，他们不跟其他的门徒跟使徒在一起。 Meninggalkan Yerusalem itu artinya mereka itu tidak bersedia untuk tetap berada bersama-sama dengan para murid di Yerusalem. 这也是他们面对很愁苦的问题，很愁苦的原因。 Inilah juga alasannya mengapa mereka itu mengalami hal yang sangat menyusahkan hati 因 sekali. 为他们离开团体，就等于离开了属灵的力量。 Karena ketika mereka meninggalkan komunitas itu artinya sama dengan mereka meninggalkan kekuatan. 你曾经听过吗？有一句话说，团结就是力量。 Pernahkah saudara mendengar ungkapan bahwa persatuan itu merupakan satu kekuatan? 所以他们就是这样的，这人走回去了。 Karena itu mereka begitu saja berjalan meninggalkan komunitas itu, pergi ke rumah, pulang ke rumahnya. 22节告诉我们，又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见耶稣。 Nah, di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. 所以当其他的门徒因着那几个妇女到坟墓，发现耶稣的身体没有了，他们就回来，就告诉 Nah, karena itu ketika para wanita itu pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, mereka buru-buru memberitahu para murid. 他们说主复活了。 Mereka katakan bahwa wah, Tuhan sudah bangkit. 但是呢，这2个门徒是不相信的， Tetapi kedua murid ini tidak percaya 因为他们没有在团体当中。 karena mereka tidak ada di dalam komunitas. 同样的，今天如果我们没有常常过着团契的生活，过着教会的生活， Demikian juga dengan kita, jika kita sekarang ini tidak berada di dalam komunitas, tidak senantiasa tinggal di dalam kebersamaan dalam komunitas ini. 我们单独在家里， Kalau kita hanya ada di rumah saja, 面对困难的时候，我们可能也会像这2个门徒，我们会失落。 ketika kita menghadapi kesulitan, kita juga akan sama seperti kedua murid ini, kita akan merasa kecewa. 我们也会灰心，没有精神，没有活力。 Kita akan merasa hilang harapan, tidak ada semangat, tidak ada tenaga lagi. 我们什么都不要做。 Rasanya segala apapun kita tidak ingin kerjakan. 如果我们来到这样的地步呢， Nah, jika kita sudah sampai pada tahap itu, 我们的属灵就会经不起考验。 nah kerohanian kita pun tidak akan tahan uji lagi. 我们这个时候呢，就会落在撒旦魔鬼的圈子里面。 Pada saat seperti itu, kita ini bisa jatuh ke dalam lingkup sang iblis. 所以弟兄姐妹，从这个2个门徒的经历，再次的责备我们， Karena itu kiranya apa yang dialami kedua orang murid ini juga menegur kita, 提醒我们今天的基督徒， mengingatkan kita orang-orang Kristen saat ini, 让我们好好的来珍惜团契的生活吧。 supaya kita baik-baik menghargai kehidupan persekutuan itu. 我们现在或者还有多少的时间？ Saat ini masih ada berapa banyak kesempatankah yang kita 我们 miliki? 也不知道这个疫情就是这样停止，真正的停止了吗？不知道。 Kita juga tidak tahu apakah pandemi ini sudah berhenti di sini begitu saja. 还会有没有像3年前那样教会关门了？ Atau masih akan mungkin terjadi lagi seperti yang terjadi 3 tahun yang lalu di mana gereja itu ditutup. 你要来也来不得了。 Ketika engkau mau hadir, engkau pun tidak bisa datang. 现在呢，教会已经打开很大的门， Saat ini ketika gereja sudah dibuka begitu lebar, 你就选了你要什么团契。 nah pilihlah saudara persekutuan seperti apakah yang 礼 engkau 拜3 ingini. 有姐妹团契， Ada kebaktian, persekutuan komisi wanita 礼 hari 拜 Rabu, 4有乐龄团契， hari Kamis ada persekutuan usia bahagia, 礼拜3的晚上有祷告会， ada persekutuan doa di hari Rabu malam, 还有一些的培训。 masih ada pembinaan-pembinaan yang lain.
我们要珍惜团契的生 Kita 活。 harus sungguh-sungguh menghargai kehidupan persekutuan itu. 为什么团契或者我们来教会的生活那么的重要呢？ Mengapa keberadaan kita, kebersamaan kita di dalam persekutuan dalam gereja itu begitu sangat 你有 penting? 读过吗？希伯来书第10章25节告诉我们，不要习惯停止聚会。 Nah, pernahkah saudara baca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? 不是上帝的话语啊，好像很啰嗦，告诉我们， Ini bukan karena Tuhan itu begitu cerewet memberitahu kita, 因为那个是有它的意义。 tetapi ada maksudnya. 团契的生活呢，就好比一堆的炭火， Karena kehidupan dalam persekutuan itu sama seperti setumpuk bara api. 它会带出非常烧的那个热度。 Nah, setumpuk bara ini akan membawa kehangatan yang begitu tinggi derajatnya. 但是如果你把它拿掉一个，你放在旁边， Tetapi jika engkau mengambil sebuah bara itu lalu meletakkan di luar tumpukan itu, 不久之后呢，这个炭火它就会熄灭。 tidak lama arang yang sudah terbakar itu akan meredup dan mati. 同样的， Demikian juga dengan kita. 如果我们常有在团契的圈子里面， Jika kita terus berada dalam lingkup persekutuan, 我们有面对困难， ketika kita menghadapi kesulitan, 在团员当中，我们能够彼此来分享我们所面对的困难。 kita bisa berbagi kesulitan yang kita hadapi itu dengan rekan-rekan di dalam anggota persekutuan. 我们就能够得到力量，我们能够得到有许多我们可以得到的帮助。 Nah, kita pun bisa mendapat berbagai kekuatan dan pertolongan-pertolongan lain di dalam kelompok itu. 我们就可以来面对我们的困难。 Dengan demikian kita bisa menghadapi kesulitan kita. 曾经有一位孩子，他说 Nah, pernah ada seorang anak yang berkata,：“ 他说，因为他的妈妈很懒惰，不爱去教会，不爱来参加这个那个。 karena sang mama ini menurut sang anak sangat malas tidak mau datang ke kegiatan ini dan itu dalam gereja. 所以有一天，当他面对身体健康的问题的时候， Karena itu ketika ia menghadapi ke masalah dalam kesehatan, 所以他也不知道要去找哪一个医生，要去找哪一个中医。 ia juga tidak tahu harus mencari dokter atau sinsai yang mana. 也不知道，其实，在这样的时候，应该是买什么药啊，买什么药膏来贴啊。 Juga tidak tahu obat apa yang harus dibeli, salep apa yang harus dipakai. 所以就等了很久，就变成那个病呢就很重。 Karena menunggu begitu lama, maka akhirnya penyakitnya pun semakin parah. 所以他说，如果妈妈你有来到教会，你有来到团契， Karena itu sang anak berkata, aduh andai kata mama ini sering datang ke gereja, ke persekutuan. 可能你没有告诉全部的人， Mungkin engkau tidak beritahu kepada semua orang. 但是如果你会跟一个人讲，我的身体啊这样哦，这里痛哦，不知道怎么样痛哦。 Tetapi jika saja engkau membagikannya dengan satu orang dan berkata, oh tubuh saya kok sakit bagian ini ya, begini sakitnya. 其实有人会跟他讲，可能你买那个药膏，可能你要去什么医生。 Nah sebenarnya mungkin saja kan ada orang yang akan beritahu dia, oh baiknya engkau pergi ke dokter itu atau pakai salep itu. 或者当他还很轻微的时候，不是很重的时候，可以把他救回来那个痛啊。 Nah bahkan ketika keadaannya belum begitu parah, masih agak ringan, mungkin rasa sakit itu bisa teratasi. 虽然教会不是医院， Meskipun gereja itu bukan rumah sakit, 但是我说教会是医院。 tetapi saya katakan gereja itu sebenarnya seperti rumah sakit. 什么医院呢？ Rumah sakit untuk apakah? 就是有罪啊，有很多的问题的医院。 Adalah rumah sakit untuk dosa dan untuk berbagai masalah. 能够在这里，我们能够彼此的来分享，我们可以彼此来带导。 Di sini kita bisa saling berbagi dan saling mendoakan. 所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们不要忽略这一段的圣经的话。 Karena itu saudara janganlah mengabaikan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. 我们不要离开团体当中。 Janganlah kita menjauhkan diri dari berbagai persekutuan. 我告诉你，我曾听过有一个这样现实的故事。 Saya pernah mendengar satu kisah nyata.
有一个人，因为他不喜欢跟其他人在一起， Karena ada seseorang yang tidak suka untuk berada bersama-sama dengan orang lain, 病了也没有人知道， sehingga ketika sakit pun tidak ada orang yang tahu. 他没有来也没有人知道， Ketika ia tidak hadir pun orang tidak ada yang tahu. 何况他没有来呢？ Nah, tidak heranlah kalau dia tidak hadir. 30年前的时候呢，不像今天哦， 30 tahun yang lalu itu tidak seperti hari ini. 今天有手机哈， Hari ini kan sudah ada 能 handphone 够打 ya, 电话。 sudah gampang untuk 30年 menelpon. 前的时候不是这样， Tetapi 30 tahun yang lalu itu keadaannya tidak 哦 sama. 他没有来， Ketika dia tidak 没有 datang, 人知道， tidak ada orang yang tahu, 甚至到他离开世界， sampai ia meninggal dunia 真 pun 的没有人知道。 sungguh-sungguh tidak ada orang yang tahu. 啊，亲爱的弟兄姐妹，让我们不要做这样的人。 Nah, saudara, janganlah kita berlaku sama seperti orang itu. 为什么门徒不相信耶稣已经复活了？ Nah, mengapa para murid itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? 25到27节告诉我们， Ayat yang ke-25 sampai ke-27 memberitahu kita. 耶稣对他们说：“捂着的人啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。” Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 为什么耶稣说这些门徒无知呢？ Mengapa Tuhan Yesus katakan para murid ini orang bodoh? 因为他们不相信圣经的话， Karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman 可 Tuhan. 能他们读过， Mungkin mereka sudah pernah 他 membaca, 们知道， mereka tahu, 但是他们不明白， tetapi mereka tidak mengerti. 他们不明白耶稣基督受苦，并且要复活。 Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu menderita dan lalu bangkit, 耶稣复活是要朝向荣耀的路， bahwa Yesus bangkit itu adalah berjalan menuju kemuliaan. 他们不明白，也不能够接受。 Mereka tidak mengerti dan juga tidak bisa menerima. 他们心中想：为什么神不把耶稣从十字架上救下来呢？ Mereka bertanya mengapa Allah itu tidak menyelamatkan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. 因为他们太过看重世界 Karena mereka itu terlalu menjunjung tinggi dunia ini. 啊，他们就是太过看重政治的力量非常大 Mereka terlalu mengandalkan melihat kekuatan yang besar dalam dunia ini. 啊，所以他们每天谈论的可能就是国家的问题啦、政治的问题啦。 Karena itu mungkin yang mereka bahas setiap hari itu adalah hal-hal kekuatan di dalam negara mereka. 所以他们也没有预备心来接受耶稣的死、耶稣的复活。 Karena itu mereka tidak mempersiapkan hati mereka untuk menerima kematian dan kebangkitan 其 Tuhan 实 Yesus. 刚才我们已经读了，他们知道有父你们告诉他们。 Nah, dan Alkitab tadi juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu tahu ada guru yang mengajarkan mereka. 妇女， Ada para perempuan yang memberitahu mereka. 他们也听了，他们听了，妇女们也是说了，坟墓是空的了， Mereka juga sudah mendengar bahwa para wanita itu memberitahu bahwa kubur itu sudah kosong. 没有看到耶稣的身体， Tidak melihat lagi mayat Yesus di sana. 他们仍然不相信耶稣已经复活了， Tetapi para murid tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. 所以他们就是仍然的忧伤。 Karena itu mereka tetap saja sedih. 无论你有给他什么证据， Sekalipun engkau memberi berbagai bukti. 有妇女们的见证， Ada kesaksian para wanita itu. 有圣经关于耶稣的死跟复活的预言。 Ada nubuatan dalam Alkitab tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 因为刚才耶稣在他们旁边走路的时候，不是已经跟他们讲了吗？ Bukankah ketika Tuhan Yesus berjalan dengan mereka bersama-sama itu Yesus sudah mengatakan hal itu? 反而他们问耶稣：“你是不是唯一的陌生人？” Bahkan mereka malah bertanya, apakah engkau satu-satunya orang asing di sini? 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang terkasih, 今天的基督徒，
orang-orang percaya dewasa ini. 他们看到也听到耶稣复活， Mereka juga sudah mendengar tentang kebangkitan 有 Tuhan 不少 Yesus. 的人听了这样他们感觉到很惊讶、很羡慕。 Tidak sedikit orang yang mendengar kebangkitan Yesus itu menjadi terkejut, menjadi kagum. 我说的是那一些不信的人Yang saya maksud ini adalah orang-orang yang tidak percaya. 但是也有一些灵命冷淡、灵命退后的基督徒也会这样。 Tetapi juga ada orang-orang percaya yang tetap adem-adem, dingin-dingin saja, itu tidak berlaku seperti itu juga. 但是他们呢，听了，他们惊讶，他们羡慕，只有停留在这样的光景。 Ketika mereka sudah mendengar, terkejut, kagum, tapi berhenti di situ, hanya sampai pada tahap terkejut saja. 他们没有真正的领悟到耶稣复活的大能。 Mereka tidak sampai-sampai pada pemahaman tentang kuasa kebangkitan Yesus. 不奇怪，有一些基督徒还是活在信仰不稳定的生活中。 Nah, tidak heran jika masih banyak orang-orang Kristen yang berada pada kondisi keimanan yang mudah goyah, itu yang tidak teguh. 因为我们时间不够，所以我也没有再跟你们谈论有一些基督徒的信仰不稳定的。 Karena keterbatasan waktu, maka kali ini saya juga tidak dapat membagikan kisah tentang orang-orang percaya yang imannya ini tidak teguh. 所以这样的基督徒呢，他们很容易被一些的世界上的事情来动摇他们的信心。 Nah, orang-orang yang seperti ini akan sangat mudah digoyahkan imannya oleh kejadian-kejadian dalam dunia ini. 所以当这两个门徒告诉耶稣，他们感觉到他们困惑。 Karena itu ketika kedua orang murid itu memberitahukan kebingungan dalam hati mereka kepada Tuhan Yesus, 耶稣就用圣经来回答他们， Yesus pun menggunakan Alkitab untuk menjawab mereka, 来点醒他们， untuk menegur, mengingatkan mereka. 并且要他们相信圣经所说的每一句话确实是对的。 Dan mendorong mereka untuk percaya kepada apa yang dikatakan dalam Alkitab itu. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian terkasih, 当我们面对生活上的有一点的压力，有一些的问题， nah ketika kita menghadapi tekanan atau masalah dalam kehidupan ini, 我们感觉到迷惑的时候， pada saat kita merasa kabur, 我们 terhilang, 也可以从圣经里面找到帮助， kita juga bisa mendapat pertolongan dari dalam Alkitab. 因为圣经是可靠的。 Karena Alkitab itu hal yang dapat dipercaya. 但是很可惜的， Tetapi sayang sekali, 有时候我们读圣经， ada saatnya ketika kita membaca firman 我们 Tuhan, 读了又不明白， ketika kita baca dan baca kita tetap tidak mengerti. 我们不明白，我们也不愿意更深入的去明白。 Ketika kita tidak mengerti, kita pun tidak mau untuk mencari, menggali lebih dalam supaya mengerti. 常常有人把圣经当作是一本普通的书。 Seringkali orang menganggap Alkitab ini sama seperti buku-buku yang biasa itu. 曾经有人跟我说过，圣经不是跟其他的书一样吗？ Ada orang yang berkata kepada saya, bukankah Alkitab itu sama saja dengan buku-buku yang lain? 我说不一样。 Saya katakan tidak sama. 他说在哪里不一样？ Di manakah bedanya? 我说你看几百年写一本圣经， Nah, lihat ya saudara, beratus-ratus tahun yang lalu Alkitab ini ditulis. 并且有多少个人来写呢？ Ada berapa orangkah yang menulisnya? 有几十个人来写， Ada kira-kira ada berapa puluh orang yang 并且 tulis. 他们从一个时代到一个时代，不同时代的人， Bahkan orang-orang itu berasal dari generasi-generasi yang berbeda. 也不同就是不同时代或者不同背景的人。 Juga orang-orang yang berbeda latar belakang. 所以呢，圣经能够写成有一个终点， Namun Alkitab ini bisa tertulis mengacu kepada satu poin. 一个终点就是谈论到关于弥赛亚。 Satu poin itu adalah membicarakan tentang Mesias. 但是他说这是你说的， Tetapi mereka berkata, oh ini kan menurut perkataanmu. 我说怎么能够说我？你要知道你就读。 Nah, tapi saya jawab, aduh ini bukan karena kata saya. Kalau engkau ingin tahu, baca seluruhnya. 当然，那个圣经绝对不像其他普通的书。 Tentu saja bahwa Alkitab ini
ditolak sama seperti buku-buku yang lain. 不是像普通的， Bukan sama seperti buku-buku yang lain yang 它 biasa 是 itu. 一本特别奇妙的书。 Tetapi Alkitab ini adalah satu buku yang sangat ajaib sekali. 几十个人写圣经是有一位圣灵来给他启示， Ada Roh Kudus yang mewahyukan puluhan orang ini untuk menulis isi 好让 Alkitab ini. 他们的终点只有一个， Supaya mereka bersama-sama punya satu fokus saja. 没有很多个。 Tidak ada fokus-fokus yang lain, poin-poin yang lain. 当我讲到这里的时候， Ketika saya berkhotbah di sini, 我讲到跟那个 ketika 人 saya- 讲到 oh, 那个时候， ya saat itu ketika saya berbicara dengan orang itu, 那个人就静下来了， nah kemudian orang itu tersadarkan. 他不反抗我。 Ia tidak menolak lagi. 我盼望那个人也明白， Saya berharap orang itu juga mengerti. 你不要单单做一个礼拜天而已来到教会的基督徒。 Jangan menjadi orang Kristen yang hanya hadir di hari Minggu saja. 所以我希望弟兄姐妹，我们要真正的很详细来读圣经。 Karena itu saya sungguh berharap saudara supaya saudara benar-benar rindu untuk membaca firman 如果我 Tuhan. 们读圣经，我们不明白的时候， Ketika kita membaca Alkitab dan tidak memahaminya, 我们可以把它写起来，在哪里不明白。 kita bisa tulis bagian mana yang kita tidak mengerti. 礼拜天或者其他日子，我们来到，我们可以问神的仆人。 Nah, ketika kita datang lagi ke gereja atau mungkin hari Minggu kita bisa bertanya kepada hamba Tuhan di gereja. 盼望从我们不明白的，我们能够明白。 Harap dari apa yang kita tidak mengerti kemudian kita bisa jadi mengerti. 我们不要以为我读了我不明白，我就把它当做一本普通的书。 Jangan karena kita tidak mengerti bagian Alkitab itu lalu kita menganggap Alkitab sebagai buku yang biasa-biasa saja. 如果你读一章的圣经，一章， Jika saja saudara membaca satu pasal dari firman dari 我是 Alkitab, 很难相信，从一章的圣经里面有几节的经文，你一节经文你都得不到它的好处。 saya tidak percaya bahwa dari satu pasal ini masakan tidak ada satu ayat saja yang engkau bisa mendapat memperoleh pelajaran positif daripadanya. 如果我们说我们读了不明白， Jika kita katakan saya sudah baca dan tidak mengerti, 很难明白， sangat sulit paham. 我也不要去问。 Saya juga nggak mau bertanya lebih jauh. 我们可以得到圣经的教导吗？ Nah, apakah kita bisa mendapat pengajaran dari Alkitab ini? 没有得到。 Tentu saja tidak memperoleh apa-apa. 所以呢，耶稣责备两个门徒：你们不相信有预言，有先知的预言。 Karena itu Tuhan Yesus menegur kedua murid tadi bahwa engkau ini tidak percaya akan nubuatan para nabi. 并且耶稣更重的责备他们： Bahkan Yesus menegur mereka lebih keras lagi. 你们为什么无知呢？ Kalian ini mengapa bodoh? 但愿耶稣责备当时的门徒，也责备我们。 Kiranya apa yang Tuhan Yesus tegur kepada kedua murid itu juga menegur kita hari ini. 也警戒我们今天的基督徒， Juga memperingatkan kita orang-orang percaya saat ini. 好让我们真的很老实的好好来读圣经，并且把圣经的话活出来。 Supaya kita baik-baik membaca, mempelajari firman Tuhan ini dan menghidupkannya. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian terkasih, 让我们从耶稣复活的经历， dari kisah apa yang kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, 我们看到耶稣基督复活的力量。 kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 第一，能够解开我们的心眼，不再迷糊了。 Yang pertama akan membuka mata rohani kita supaya kita tidak menjadi kabur terhalang lagi. 第二，是我们不再离开我们弟兄姐妹的团体当中。 Yang kedua, supaya kebangkitan ini tidak membuat kita meninggalkan persekutuan orang percaya. 意思说，我们要更多来参加教会一切的活动， Artinya kita harus lebih sering hadir di dalam kegiatan-kegiatan gereja. 特别在教会的团契的敬拜，还有一些的，我们都可以从那边得到造就。 Terutama melalui persekutuan dan ibadah dan kegiatan lain dalam gereja, di mana melaluinya kita dapat dibangunkan. 第三， Yang ketiga, 使我们能够更认真的来信靠我们的耶稣。 supaya kuasa kebangkitan Yesus ini membuat kita semakin percaya kepada Dia. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们要感谢你， Bapa di dalam surga, kami mau berterima kasih. 我们知道了你的复活。 Kami sudah tahu kebangkitan Engkau. 主啊，我们求你怜悯我们吧。
Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami, 不要做一个无知的人， supaya jangan menjadi seorang yang bodoh, 不要被耶稣来责备我们， supaya jangan sampai Tuhan Yesus tegur kami, 让我们能够真正的感受到耶稣的复活。 supaya kami benar-benar bisa merasakan kebangkitan Tuhan 我们 Yesus. 要除掉我们心中一切的忧虑、一切的困惑。 Kami mau membuang seluruh kekhawatiran, ketakutan di dalam hati 我们 kami. 也恳求主帮助我们。 Kami juga mohon supaya Tuhan menolong 可 kami. 能有一些的弟兄姐妹 Mungkin ada sebagian saudara-saudari 很不 kami 喜欢常常来参加团契、来参加崇拜， yang tidak suka untuk sering hadir ke dalam ibadah atau persekutuan di 求主 gereja. 帮助我们，推动我们，使我们更竭力的来参加， Tolonglah kami Tuhan supaya kami semakin giat untuk hadir. 好让我们不离开弟兄姐妹的团体当中。 Supaya kami tidak meninggalkan komunitas orang 可 percaya. 能我们在那边有困难、有问题，我们可以彼此的来代祷。 Supaya ketika kami ada mengalami kesulitan, kesedihan, kita bisa saling mendoakan di sana. 也让我们能够从耶稣复活呢，我们真正的能够更加的来信靠他。 Supaya melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini kami boleh sungguh-sungguh belajar semakin bersandar kepada 从 Tuhan. 今天开始，我们一直到见主的面， Mulai hari ini Tuhan sampai kami berjumpa 我 dengan 们 Engkau. 如此向主祷告感谢， Demikianlah kami berdoa mengucap syukur 是奉靠耶稣基督的名祈求的， di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿神赐福我们， Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 复活节快乐。 Selamat merayakan kebangkitan Tuhan. 谢谢蔡传道的分享神的话，让神继续使用蔡传道成为多人的祝福。我们用这首诗歌来回应神的话，最知心的朋友。主，你是我最知心的朋友，主，你是我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手总是在常拉着我，把我带在你身边，告诉我当走的路，没有花香是风险，你爱厚的地长过深高，我心发出警告，又要主还要什么？我心里主心相连，我一起是要跟随主，永不改变。主
我们做结束祷告。天父，感谢你，感谢你成为我们最知心的朋友，也感谢你带领了我们团契从头到末了，也把主的教导成为我们的帮助。一切荣耀都归给我们的神。阿们。弟兄姐妹们，我们要结束今天的团契，我们在下个星期见。主耶稣永远的赐福你们，拜拜。